A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wahab Mediha, ya, orang pertama yang menyapa Tabah. Mediha, Rifah Marjan, ya, Khairul Hazri, Haja Zainun Singapura, ya, Insinur, mana tadi? Insinur, Rocky Mawiyah tadi, ya. Misa Rifah Marjan, Cak Kemang Musa, Fauziah Nayan, ya. Siapa lagi? Oh, ni laju ni. Norizan Asri, lepas tu Saidi Lamin, Amaris kita Semih Syamsinar, ya, Sirna Sabar Riadas, ya. Allah Mas Ayu, Jordan J. Kenneth, laju ni. Sabri Dasdas, Isma tadi, Mazni Abdul Malik, Arif Azri, Munma Isma, ya. Suryati, Masya Allah. Laju Misa, Rifah Marjan. Dah sedekah subuh, ya. Sebah Ramli, Kutut Maulin, Cikgu, good morning. Nice baju, thank you. Munma Isma, Saidi Lamin, Suryati, Yati Setia, Salas Yang Muradi. Wow, ya. Ramai, ya. Joran syukur dapat ikut, ya. Kata syukur apa ni, Joran Jekan, Nur Amalina, Fadila, Nuah Yuri, Hiduha, Roviza, Wong Jawa pun dah ada. Aizan Izan, Ramini Hussein, Siti Mariamah, Singapura, Siti Khadijah, Kamisa Rasman, Rosli Husaini, wow. Lepas tu Zack, Muhammad Rozi, lama tak nampak Zack, Khatijah Harun, Salwati, Mas Malik, ya. Wah, dah 136 dalam kelas, tapi baru 55 orang yang share. Ramai yang dalam kelas hari Jumaat ni. Saidi Lamid, Zakhir Karim, Rimi Zafari, Kutut tadi telah sebut, Cikgu Ramini Hussein, Farida Sabah, Daimah Jumaat, Radiah Mat Kadir, Cik D dah masuk, Has Abu, Fifi Adam, Cik Wan, Nuah Yuri 2 tadi dah sebut, Asri Muhammad, Susri Dawati, Baba Hasan, Mahathir Mahmud, ya. Jebon dah masuk. Mas Ayu, rindu Ta'bah dia kata, ya. Nur Zahyu Mat Yusof, Abdul Rahim, Haji Rahim Abdul Latif Singapura, Ji Fazil, Az Abu, Olin Kitchen, lama tak nampak Olin Kitchen, Abdul Rahman, ya, Suryati, dan share, ya. Like dan share kepada 10 gang, 10 grup, ya. Zalina Zakaria, Hanafi Lazim, Siti Rizki, ya. Abdul Rahman tadi, Sunarni Suradi, siapa lagi? Nur Izzah, Rifah Marjan dah sebut, Peter Tan, lama tak nampak Peter Tan. Good morning to you. Farida Sabah, Abdul Rahim dah sebut, Ramina, Muhammad Yasin, Syarifah Zulaikha, ya, like dan share. 125 dah share. Tahniah Miss Arin, ya. Okey, Ina Ramlan, hari ni hari Jumaat, ya. Sadul Ayam, ya. Noraini Ismail, ya. Siapa lagi? Nopisa Harun, ya. Muhammad Hussein Saparno, Mun Isma dah sebut, Jawada ada, Khairul Faiz ada, Irwan Yusof, Irfah Dina, ya. Lita Welita ada, Adisa Harun, Siti Aminah Sarijo, lama tak nampak, Khairul Faiz, ya. Siapa? Asni, Zaris, Nurul Hasmiza, Bajuri Dola, ya. Semalam ada Coach Amy, tak perasan, dah lewat pun nampak. Mahathir Mahmud, Syarifah Azizan, Asmarina Kak Cik ada, Hasna Mukmin, 185 share. Wow, very good. Zurina Mak Isa dah masuk, ya. Susri Dawati, Ida Omar, Siti Hajar, Kejun, ya. Kejun Harun, Zari dah sebut, Nuah Yusidah, Lita Weda, Narima Ismail dah masuk, Dr. Narima Saloma Tahir, ya. Dah masuk, ya. Terima kasih Najib Rahman. Wah, 209 share dah. Wah, ya, baik. So, jangan lupa sedekah subuh, ya. Sedekah subuh dan niatkan pahala untuk semua yang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada, ya. Asmira, Sabrida. Asmira ni macam siapa nama? Suib, Muhammad Asmira, ya.
Najib Rahman, Cik Puan Yani, Nuriyah, Nur Esmawati Ismail, Najib Rahman Dasbot, Nur Azizan Panda Hassan, Suela. Wow, 271 share lajunya. Jamalia Nawawi, Nur Arida, Masita Muhammad, dia Johanna. Ni nampak ramai juga orang baru yang tak perasan ya. Tahniah ya, Hasan Zaki, Lihihi. Ini pun jangan nampak ni. Intan Aziz, Nadira Bahrudin ya. Mona Maria biasa, kawan lama. Alright, Mami Jihan dah lama tak nampak. Mazli Ozil dah lama tak nampak. Firdaus Muhammad Hussein, Mat Zainuddin dan yang lain lah. Siti Kamangi, Siti Kamangi, ya, Najib Rahman. Baik, 306 shares. Wow, tahniah. 215 dalam kelas. So hari ni kita sambung berbincang tentang bagaimana menangani pasangan yang dah benci dan ada insya-Allah lah nak bercerai. Ini pun Tok Abah terima hampir tiap hari ada kes lah. Ya, Tok Abah amat sedih lah. Ya. Kadang sedih, kadang memang apa nama kata teruja. Ya, kenapalah begini ya. Padahal apa nama kebanyakannya sayang menyayangi. Sebab zaman sekarang dia dah berkenalan, dah bercinta sebelum berumah tangga. 90% adalah yes, tak sampai 10% yang arranged by the family, yang apa ni kata tu berkahwin dahulu baru bercinta, which is fine, which is good. Tetapi kebanyakan kita dah berkenalan, dah tahu ya, barulah berumah tangga. Ya, dan bukan semalam, minggu lepas tak terima tu lah. Ya, berkenalan dah 17 tahun. Minim sejak sekolah lah kan. Berkenalan 17 tahun. Memang tahu perangai, elok. Kahwin baru sebulan dah, pisah tempat tidur sebab maki hamun, kasar, ya, apa nama kata orang, temper yang tak pernah dipamerkan selama 17 tahun. Jadi kalau berlakon pun 17 tahun, tak boleh berlakon 17 tahun. Mesti akan terkeluar dia punya perangai yang sebenar. Jadi something is wrong. Something is not right. Sebenarnya untuk menangani pasangan yang dah benci, cari puncanya. Cari possible reason first. Kena istikharah, kena kaji diri, kena hisap diri. Baru kita tahu apa punca pasangan benci kat kita dan move from there. Sebab kalau kita buat apa nama mencari penyelesaian tanpa mengetahui punca penyakit ataupun masalah, takkan selesai masalah. Ibarat makan ubat sebab awak sakit tapi tak tahu punca sebenar. Awak makan ubat macam mana betulnya? Itunya ibaratnya kita cuba nak menangani masalah kebencian pasangan tanpa mengetahui puncanya. Ibarat makan ubat yang mungkin tak relevan dengan penyakit yang kita hadapi. Gitu ya. So before last time, ini bahagian yang ketiga. Bahagian kedua tu tak apa cakap tentang ada mungkin kena fitnah ataupun kena cucuk oleh orang lain. Ni macam drama lah. Terus benci tanpa sedih. Dia hantar gambar yang apa, Photoshop. Gambar yang bukan sebenar. Ada Photoshop macam apa nama, seolah-olah ada kecurangan padahal tak ada pun. Cuma zaman sekarang all can be done. Tapi dia tak siasat, tak tengok pun. Dia nampak terus buat keputusan. Ini tibai sebelum tabayun, selalu orang sebut dia. Dan gangguan ibu bapa dan ipar dua, artinya mak bapak pun kadang masuk campur. Semuanya bila dah berumah tangga, mak bapak jangan masuk campur kecuali perkara-perkara yang dibenarkan syarak ataupun anak-anak minta nasihat. Otherwise, mak bapak jangan masuk campur. Banyak kes yang porak-peranda akibat ibu bapa masuk campur tanpa diminta, tanpa relevansi. Ya, dan kita sambung hari ni. Kalau mungkin salah satu punca apa nama konflik dan sampai nak bercerai, mungkin memang betul-betul dah benci. What happen kalau betul-betul dah benci? Cara natural lah. Memang dah benci. For some reason. What to do? Habis dah benci apa nak buat? Jangan. Ya, ini bukannya hubungan BFF. Ini sudah ikatan rumah tangga. Dah nikah, jangan sewenang-wenang je. Budak-budak muda memang, tak, dah benci, okay, fine. I got my job, you have your job, I got my job, so we can get our own way. We can go our separate ways. That may not be the solution. Ya, okay. Tapi sebelum tu, program kita dibawakan oleh webinar pada esok. Webinar pada 10. Hari ni 9 bulan kan? Besok 10 hari bulan 9. Tok Abah akan ada webinar untuk anak-anak dan untuk penjaga, untuk apa nama, guru-guru lah. Ya, pada pukul 10 pagi.
tip dan petua untuk menjadi pelajar cemerlang. Of course, fokusnya ialah macam mana nak belajar dengan efektif, tapi Tok Abah telah lebarkan, generikkan isunya kepada menjadi pelajaran cemerlang. Sebab ramai mak bapak, guru-guru ya tanya Tok Abah macam mana ya kalau anak ni bermasalah, malas, tak berdisiplin, ya menunjukkan ya tingkah laku yang kurang menyenangkan. Kadang cari pasal aja. Kadang cari pasal di sekolah, di rumah, ya. Belajar tak nak, ya, main game banyak. Lepas tu ada yang study tapi tak perform. Ada yang perform tapi malas study. Memang pandai tapi malas study. Pun tak jauh perginya. Pun bermasalah juga. Ada yang rajin belajar tapi tak nak tolong kerja rumah. Ada yang rajin tolong kerja rumah. Tolong itu, tolong ini, tapi tak minat langsung untuk belajar. Sampai ada yang kajian beberapa bulan yang lepas, awal tahun ni mengatakan bahawa 80% lepasan SPM tak nak sambung ke IPT ataupun ke Institusi Pengajian Tinggi. Tak nak sambung belajar. Mereka tak tahu ya bahawa belajar itu bukan nak cari kerja semata-mata, tapi untuk membangunkan minda, membangunkan personality, untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada dunia, menjadi aset kepada keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dunia. You cannot be an asset to the world when you are not educated. Sebab nak cemerlang di dunia wajib ada ilmu. So sebenarnya kena belajar sampai mati. Tok Abah maaf ni bukannya showing off, sharing. Tok Abah dah umur 71 masih terus belajar. Tiap-tiap hari belajar. Ya, belajar ya macam-macam lah yang Tok Abah belajar. Ya, belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, belajar tentang kemarin dulu pun baru dapat 2 hari lepas baru dapat hadiah daripada Dr. Nerima, a manual for being human. Masya-Allah. Manual ya untuk jadi manusia. Atau mempamerkan sifat kemanusiaan. A manual for being human. Bukannya untuk jadi being a man or a woman, tapi being human. Jadi manual untuk mempamerkan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi orang yang kata tu seimbang, orang yang itulah memberi manfaat. Inilah dia. Jadi orang bermanfaat. Jadi itu sebabnya Tok Abah akan terima kasih Dr. Nari. So itu sebabnya kita buat webinar pada esok hari. Nanti Tok Abah akan ada pukul 12 nanti ada wanita hari ni, Tok Abah akan terlibat. Dengan topik yang lebih kurang sama. Berdua tapi sepi. Berdua tapi sepi. Dia punya tajuk Tok Abah dengan Haiza, dengan Acong Sweet Child, dengan hostnya Fiza dan Fahrin. Ini semua kawan-kawan lama, anak-anak lah, pangkat anak-anak semua. Semua yang jadi panelis anak-anak Tok Abah lah, pangkat anak ya. Tok Abah yang pakai atuk. Pakai ayah pakai atuk ya. So hari ni pukul 12 ya, wanita hari ni berdua tapi sepi. Ini isu inilah, mungkin ada unsur benci membenci ya. So come hantar anak-anak ya untuk datang ya. Semalam pun bertambah Tok Abah sebut ya, kita nak bantu anda untuk bagi petua dan tip untuk jadi anak-anak yang cemerlang, pelajar yang cemerlang, tidak kurang bermasalah, masalah disiplin akan dihindari, malas belajar akan dihindari. Sebab kita terangkan macam mana nak seronok belajar, macam nak berkat belajar, macam nak berkat kehidupan sebagai seorang pelajar. Itu yang penting ya. So atuk nenek sponsor cucu ya, mak bapak sponsor anak-anak, of course. Abang kakak boleh ya pujuk adik-adik untuk attend, abang kakak pun boleh attend sama untuk membantu adik-adik. Sekolah-sekolah PIBG boleh buat ya untuk sekolah masing-masing. So far belum ada ya. Yang sponsor anak yatim dah ada dah. 2-3 kes ya. Sponsor rumah anak yatim tahniah. Koperasi mungkin ada, Tok Abah tak perasan ya. Koperasi buat untuk anak ahli, ya, persatuan wanita, persatuan ibu tunggal dan semua. Come please ya. Tok Abah mungkin tak ada peluang untuk buat webinar yang sama, topik yang sama di tahun ini. Mungkin kalau panjang umur tahun depan tu cerita lain lah. Tapi this is the last program. Dan of course kita bagi e-book percuma. Kalau tak attend program ni, nak dapatkan e-book kena beli. Ya. Tapi kalau attend, harga e-book tu mahal. Ya. E-book tentang tip dan petua untuk teknik belajar yang berkesan. Very nice, very well done. Ya. Cantik yang dibuat oleh Cikgu Nazim. Tok Abah bubuh semua. Ya. Lebih kurang 200 petua dalam tu. Daripada awal sampai akhir dengan doa-doa sekali lebih daripada 200 petua. Ya, so semuanya percuma. Dengan attend program kita esok pukul 10 pagi masih sempat daftar. Ada link macam mana nak attend. Ada link kat komen pin kat atas sekali. Come. Ya,
InsyaAllah. Esok ya, D-Day. Ya, tolong janganlah besok pagi pun nak register. Tok Abang nak dapatkan sendayan nama. Nak saya bila berdoa pun, Tok Abang tengok sendayan nama tu, ya Allah, seperti hadiah dalam sendayan ni, Tok Abang dah baca, maka kau kabulkanlah. Kau ubah mereka jadi orang yang cemerlang dunia dan akhirat. Itu yang Tok Abang buat everyday ya, selepas program. Sebabnya, jom sama-sama attend ya. InsyaAllah masih ada lagi. Sekolah-sekolah masih boleh buat. Agensi swasta dan kerajaan boleh buat di tempat masing-masing ya. Nak 10 usaha cukup, tak payah 1000 daya. 10 usaha pun cukup. You just mention 2-3 orang kepada you punya staff, dia orang boleh organize. Esok boleh ya, dapat semua melalui WhatsApp dan today is Friday. Today is Friday, a good day to do a good service, untuk sedekah, untuk selawat banyak-banyak dan berkhidmat pada orang lain. Ya, Tok Abang dapat hadis hari ni, satu hari satu hadis, ya. Lebih baik daripada solat, berpuasa, ya, mengaji, apa dia? Ialah menyelesaikan orang yang, membantu orang yang bergaduh. Mendamaikan orang yang bergaduh tu jauh lebih besar pahalanya daripada awak sibuk sembahyang ya, berpuasa. Bagus tu, baca Quran ya. Mana tadi tu yang Tok Abang share hari ini satu hadis yang sangat cantik lah. Tok Abang suka sangat ya, bila dikatakan bahawa tu. So lebih utama daripada puasa, solat dan sedekah. Sedekah tu amalan yang sangat-sangat baik. Orang yang dah mati pun minta dia hidupkan semula sebentar untuk sedekah. Puasa, solat, sedekah ni amalan-amalan yang luar biasa, tapi mendamaikan orang yang bergaduh. Orang yang bertengkar, dua manusia yang bertengkar, dua kumpulan yang bertengkar, kita damaikan jauh lebih afdal. Wow. Ya, itu sebabnya ni Tok Abang ni hari Jumaat terpanggil untuk buat program menangani ataupun memberi nasihat menangi pasangan yang benci dan nak minta cerai. Okey, yang nombor berapa tu? Nombor 11 ya. Punca nombor 11. Punca. Cari punca dan solusi. Punca nombor 11, memang dah benci. Pasangan awak memang dah benci ke awak. Tapi cuba cari. Mungkin pasangan awak ni pernah cerita pada adik-beradiknya, pada BFF-nya. So, kalau you betul-betul nak selesaikan masalah, you minta nasihat adik-beradiknya. Mungkin dia pernah disebut. Mungkin pada adik perempuan atau kakaknya, kan kontak mereka. Minta bantuan. Apa yang isteri awak kata ni, pasangan anda ni kata, punca dia benci ke awak. Sama juga kalau suami benci, beritahu tanya adik-beradiknya, mungkin ada dia cerita. Kalau perlu, tanya BFF. Kawan baiknya, you hubungi, kata nak selamatkan rumah tangga. You got to do the extra mile, the extra step, the extra effort. So, punca yang nombor 11, memang benci sampai nak bercerai. Ialah memang dah benci, tapi takkan benci tiba-tiba benci, mesti ada sebab. Jadi rupanya tu dia ni yang saya okey dengan dia. Sebenarnya saya taklah dia ni okey orangnya, tetapi saya tak boleh tahan dia ulang benda yang sama. Dia punya bohong, dia punya ketagih dengan barang-barang tertentu, dia punya apa benda tu. Itu kena cari puncanya and try to solve that problem. Sebab manusia ya, kalau kena caranya akan lembut hatinya, baik perempuan maupun lelaki ya. So cari apakah puncanya, dan of course Tok Abang dah selalu sebut ya. Cuba cari melalui keluarga, isteri, adik-beradik, mak bapak, mertua, apa dia butang hijau pasangan kita. Butang hijau ni benda-benda yang mereka suka, yang mereka menyebabkan mereka terasa dihargai, membuatkan mereka bermotivasi. Apa benda tu? Kadang awak terlepas pandang, tak kisah kepada butang hijau pasangan, maka akhirnya dia benci ke awak. Ya, itulah yang kes yang Tok Abang jumpa tadi tu ya. 17 tahun berkawan dan beberapa tahun bercinta. Baru sebulan kahwin, dah nak berpisah, dah pisah tempat tidur dah. Ya, dia tak tahan dengan perangai suami. Baru sebulan kahwin. Ya, dengan herdiknya marah. Padahal 17 tahun berkawan, tak pernah nampak perangai ni. Takkan nak berlakon 17 tahun. You cannot berlakon 17 tahun. Mesti akan ternampak dia punya ciri-ciri perangai yang sebenar. Dalam masa 17 tahun, you cannot be acting or pretending or the fasad. Fasad bahasa dia. Fasad mean macam pagar diri. Ya, awak ya. So itu sebabnya Tok Abang pun kadang memang
teruja, memang kesian ya. Ingat hadis hari ini punya hadis yang dikongsikan seluruh negara, satu hari itu hadis ialah selain apa ni selain daripada solat, puasa dan sedekah, mendamaikan orang yang bergaduh itu dia punya pahala lebih hebat daripada puasa, solat, sedekah. Padahal puasa, solat, sedekah ni amalan yang sangat hebat. Ya, alright. So cari apa puncanya. Dan of course, Tok Abah ada pesan dan pesan bila sesuatu situasi konflik berlaku, cuba cek di mana silap aku. Di mana silap aku. Rupanya. Ni. Bila Tok Abah berbisik dengan seorang ulama, tak payah sebutlah ya. Bolehlah sebut jugalah ya, benda baik kan. Dengan Datuk Zul Al-Bakri, Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri, minggu lepas, kita berbual antara dia apa punca konflik rumah tangga sampai bercerai-berai dalam masa pandemik, selepas tu endemik. Ya, sangat ramai orang yang berkonflik dan bercerai-berai. Tok Abah pun berbincang, kami berhiwarlah, bersoal jawab. Dan salah satu punca ialah jangan marah ya, suami atau isteri atau kedua-duanya ya, tinggalkan Allah, tak solat, tinggalkan Allah. Malahan Imam Syafi'i pernah sebut, kalau kamu berjumpa bakal pasangan, bukannya dah berumah tangga, bakal pasangan yang tinggalkan Allah, kau tinggalkan dia. Sebab sedangkan Allah pun dia tinggalkan, inikan pula kamu. Wow, nasihat yang luar biasa ya, oleh daripada Imam Syafi'i. Kalau Allah pun dia tinggalkan, inikan pula kamu. Who are you compared to Allah? Allah pun ditinggalkan. Itu sebabnya ada solusi. Kalau ini situasi menyebabkan benci-membenci, barang siapa merapatkan diri dengan Allah, Allah akan rapatkan hubungan dengan sesama manusia. Bila manusia mempamerkan kasih sayang kepada Tuhan dengan taat perintah Allah, maka Allah akan meletakkan, menghantar perasaan sayang dalam hati orang yang menyayangi Allah. Jadi akan ada sayang sesama manusia, terutamanya sayang antara pasangan. Nampak ke nampak? Of course nampak. Sebab maaf ya, Tok Abah telah mengkausel puluh ribu pasangan sejak tahun 70-an sampai kemarin. Kemarin kita mengkausel online lah kan. So anak Tok Abah kan fit ya, dia banyak orang hantar basic. Tok Abah tak sempat nak baca all this. So anak-anak lah yang tengok, oh bah ni ada kes yang serius bah. Ni tinggalkan suami yang benci, yang suami tinggalkan isteri, yang pukul-pukul ya. Yang tu yang satu kes yang Tok Abah tak larat nak jawab ya. Bila seorang atuk umur 65 menceraikan nenek umur 60 sebab desakan sekitar. Tok Abah pun nak cakap macam mana? Dah umur 65 ya, dengan 60 ya. Dia tanya, mungkin cucu kot yang hantar kat Tok Abah ni, apa hukumnya? Tak payahlah tentang hukum, tak payah tanya Tok Abah lah. Tentang hukum tanya pada para alim ulama ya, pada para ustaz ya, lebih mantap, lebih tuntas ya. Ya, tapi itulah situasi yang Tok Abah terima ya, almost every day. Ya, memang dah benci, cari punca benci dan cari butang hijau. Dan of course kenal pasti apakah butang merah pasangan. Butang merah benda-benda yang menjawab pasangan menyampah fedakat kita. Kita yang pengotor, yang Tok Abah pernah cerita dulu ya. Ya, pagi-pagi tak gosok gigi nak cium kat mulut pasangan. Gila. Gila betul. Saya pun lelaki ni Jawa, bawa malu Jawa betul. Tok Abah geleng kepala. Kau apa kau buat apa ni? Alah, tengok dalam drama bangun tidur terus cium. Kau kan nak kata bodoh kan marah. Bongok, itu drama lah. Ya, itu drama orang putih, cium putih, cerita orang putih, dan pelakon tu dah gosok gigi dah. Kau Tok Abah punya geleng kepala sampai nak pitam lah ketawa. Ketawa dalam hati lah, mana boleh ketawa depan kaunseling. Kan menghina dia orang. Tapi memang bewok lah, bewok sebesar-besar bewok lah. Ya, apa brengsek betul. Ini pengotor. Macam mana pasangan tak menyampah? Kisah benar ya. Tok Abah teringat sampai sekarang. Kisah ni mungkin dah puluh tahun ya. Tok Abah terima ya kes. Tok Abah dah hidup lama sangat ya, dan mengkausel puluh ribu kes. Jadi tak terperanjat lah dapat kes-kes yang pelik-pelik ya. Sebab dah banyak sangat ya. Tapi itulah. So cari apakah butang merah yang menyebabkan pasangan benci kita. Butang merah ni sesuatu yang menyebabkan mereka fed up, menyampah, sedih, marah, kecewa dengan sikap kita. Kita yang tak nak berkemas, kita yang bersepah-sepahkan barang, kita yang
tak membantu langsung. Langsung tak nak bantu kerja rumah. Kita yang, tengok apa dia butang merah. Kita yang tak pamerkan, tak sebut sesuatu, tak langsung, tak beri hadiah, tak pamerkan. Kadang tak bagi peluang dia memberikan pandangan. Tak appreciate pandangannya. Kau orang perempuan apa tahu? Orang perempuan apa tahu? Ataupun yang perempuan, orang jantan apa tahu? Ini masalah perempuan. Orang jantan apa tahu? Sekali cakap macam lawak. Tapi kalau dah everyday cakap begitu, orang lelaki apa tahu? Orang lelaki apa tahu? Orang jantan apa tahu? Tak fed up. Akan terusik juga kejantanan jantan itu. Kalau faham-faham lah. So, ini semua, guys, these are real issues. Real issues, especially nowadays. Semua orang hebat-hebat, pandai-pandai. Orang perempuan pula lebih qualified, lebih educated than the men. Maaf sebab 70% of the university student actually ladies, girls. Itu pun ada kota tu. Kalau tak ada kota, mungkin 90% pelajar universiti adalah perempuan. Pasal? Tak fikir sendirilah. Pasal pula. Okey. Kau nak masuk universiti ni, tak ada syarat-syaratnya. Tak ada condition. Tak ada qualification. Tak ada entry requirements. Semua ada. And who fulfill all these requirements? Sendiri fikirlah. Okey. Itu nombor 11. What if the pasangan memang dah benci? Tapi cari apakah punca benci? Mesti ada sebab. Orang tak benci for no reason. Sebab ini sunatullah, hukum Allah mesti ada sebab musabab. Cari puncanya, work on that. Di samping doa, ikhtiar. Tapi jangan lupa lah kan. Jangan lupa kes yang tadi tu tak apa. Suspek ada masalah gangguan paranormal. Sayang selama 17 tahun, baru sebulan, tiba-tiba menunjukkan perangai yang di luar jangkaan. For no obvious reason lah. Dia mereka dah cari puncanya, tapi tak nampak. Tiba-tiba kasar dengan benci, dengan menghina, mengutuk. Padahal itu bukan perangai yang pernah dipamerkan selama 17 tahun. Jadi Tok Abah sangka, sebab kita dah banyak pengalamannya, jadi that could be a reason. Paranormal could be a reason. Mungkin sihir pembenci, sihir pelalau dan sebagainya. Itu sebabnya Tok Abah pesan pada orang yang membantu dia, check. Dan 50 tanda kena gangguan sihir yang ada dalam website Malaysia Kita, KITER. Tok Abah dah check dalam website yang banyak kat internet. Website Malaysia Kita itu 50 tanda kena sihir, nampaknya lebih autentik, nampak lebih lengkap. Sebab Tok Abah banyak dia belajar daripada beberapa ulama dan perawat-perawat apakah tanda-tanda gangguan sihir ataupun paranormal. Dan jangan memperemehkan. Orang moden kata tak ada lah, zaman sekarang mana ada. Well, 3 holes on the ground. Ada satu teki. What is 3 holes on the ground? Mana kita tahu? Well. Tak faham tu dalam kau. Orang cakap Jawa pun tak faham. Okey. So, nombor 11. Jangan lupa besok Tok Abah ada webinar. Yang Tok Abah akan, pasal WHI hari ni, pukul 12 nanti, Tok Abah akan bersama dengan Haiza, penyanyi dan juga dia host. Dan juga Acong Sweet Child, kawan baik Tok Abah tu Acong. Tok Abah dulu nak jadi pelawak tapi tak dibagi peluang. Jadi dan dia akan dihostkan oleh Fiza dan Fahrin. So kita akan bercakap tentang berdua tapi sepi. Ini pun isu relevan So Tuan Tok Abah juga diberi peluang untuk nanti mewar-warkan program yang sama ni. Program kita, webinar kita esok. Kata pihak penerbit boleh cakap bagi pada yang menonton. HI biasanya sekitar 1 juta penonton. So mungkin akan ada lagi tambahan peserta program webinar kita esok, tips dan petua menjadi pelajar yang cemerlang. Besok 10 pagi sampai 1 tengah hari. Tok Abah akan dah siapkan e-book percuma, e-book yang lengkap. Yang kalau awak tak attend our program, you kena belilah e-book tu. Buat apa beli bila dapat percuma dengan attend program. Dan untuk satu link, satu rumah RM30. Satu rumah tu mungkin 5, 6, 7 orang anak ataupun panggil anak-anak saudara, cucu-cucu saudara kumpul kat rumah. Satu link, still RM30 walaupun 10 orang yang menonton ataupun yang attend. Faham ke faham? Of course faham. Come, please. Ini membantu sebab bantuan anda, pengorbanan sedikit pelaburan. Tahu besok last day of cuti untuk mereka kat Kelantan, Terengganu dan Johor. Tetapi memang sengaja Tok Abah pilih hari last day cuti sebab besok lusa telah pakai gunakan ilmu itu untuk
dipraktikkan. Jadi fresh dalam kepala dan kita amalkan serta-merta akan memberi kesan yang sangat positif. Mungkin webinar ini akan membawa kebaikan kepada anak satu generasi selepas tu, 2, 3, 4, 10. Tak ada. Bukan 10 generasi sampai kiamat. Tok Abah berdoa agar ilmu yang kita kongsikan esok akan membawa manfaat kepada semua generasi yang mendatang sampai kiamat. Itu doa Tok Abah lah. Ya, benda baik disampaikan, diamalkan akan jadi kata orang tu rentetan positif sepanjang hayat sampai kiamat insya-Allah. Ini sebenarnya kalau kita berbuat sampaikan ilmu yang baik-baik, mudah-mudahan akan dapat memberi manfaat kepada kita di dunia, di kubur, di alam akhirat insya-Allah. Okey Kam ya. Untuk membantu anak-anak juga Tok Abah terlupa ya, yang membawakan program kita begini ialah Excel Plus Perasa Coklat. Ini pun Tok Abah Ahad ni akan berada di Quill City Mall. Quill City Mall. Tok Abah akan bersama mereka pukul 2 tengah hari sampai pukul 4. Tok Abah kena menghadiri pertandingan pantun antara untuk kanak-kanak yang dapat hadiah daripada Shafas Trading ni ya. So, ni akan bersama-sama dengan geng-geng ni lah. Didi and Friends and Tok Abah. Ni Excel Plus Perasa Coklat ni ada vitamin C+, ada vitamin C, kolesterol, susu awal lembu, ada buah tamar, tidak ada gula ya. Organik sweetener ada tapi tidak ada gula putih yang bahaya untuk kesihatan. Skim milk ya, susu DHA juga tu, lotus seed, biji teratai yang membawa ketenangan dan fokus dan seimbang otak kanan otak kiri. Tok Abah sangat suka dengan biji teratai dan impaknya. Kita dah buat kajian ya. Kajian baca, kajian satu dunia dah buat ya. Tak payah kita nak ulang balik. Don't reinvent the wheel. So ramai ya, ratus ribu anak yang telah mendapat ratus ribu ya, bukan cakap kosong tu, ratus ribu yang telah dapat manfaat dan banyak testimonial positif yang kami terima. Jom ya, cuba. Jadi bila kita bagi anak kita webinar, lepas tu kita pula bagi makanan tambahan Perasa Coklat, jauhkan daripada kanak-kanak. Bagi 1 biji pagi petang, jauhkan. Kau tengok mereka akan habiskan 1 botol. Sedap sangat. Cucu Tok Abah pun nak lagi. Excel Plus Perasa Coklat nak lagi, tak boleh. Kena petang nanti pula, esok pula. Sebab sedap sangat. Ya. Memang lazat. Tok Abah pun makan. Dari masa ke masa Tok Abah makan ya. InsyaAllah. Itu sebabnya bukan tu punca rambut putih, bukan ya, tapi mudah-mudahan ada wisdom lah. Engkau orang ni melampau lah ya. Ada okey, ada seorang sebut Cikgu Muhtar kata, saya ikut Tok Abah dari rambut hitam sampai ke rambut putih, artinya lama lah tu ya. Cikgu Muhtar Nordin ya. Okey, terima kasih cikgu. Baik, dia ada begini ya. So itu dia yang bawakan tu. So tip nombor 12 hari ni ya. Apa punca masalah pasangan benci sampai nak bercerai-berai? Masalah ego. Masalah ego ni mungkin sering dikaitkan dengan lelaki. Tapi ujung-ujung ni Tok Abah nampak, bukan ujung-ujung ni, daripada dulu pun nampak pun. Ada juga wanita yang ego. So ego ni masalah dua-dua pihak. Ego ni bahasa orang awam. Kalau Tok Abah ni orang psikologi. Ego dari kaca psikologi itu benda yang positif. Ego ni pertimbangan ya, ataupun esteem diri. Itu so ada benda yang baik lah tentang ego ni, tapi orang awam mengatakan ego ni sombong, pentingkan diri, ya, bangga diri. Itu kefahaman orang awam. So Tok Abah cakap dalam konteks orang awam. Jangan pula pakar-pakar psikologi kaunselor kata apa Tok Abah pun tak faham maksud ego. Jangan. Tok Abah fahamlah juga sikit-sikit ya. Tapi Tok Abah gunakan bahasa orang awam. Ego, super ego. Yang sombong, bongkak, pemarah, tak sabar itu ID. Ego ni positif, super ego lagi pertimbangan conscience, itu super ego. Itu bahasa psikologi ya. Okey. So, masalah ego ni macam mana ya? Yalah, barang siapa yang maaf ya, ego itu, sombong itu perangai syaitan. Setan ego, aba wastakbara. Dalam Quran sebut. Sifat setan. Kenapa kita manusia ada sifat setan? Sebenarnya, ini dia. Tok Abah satu hari termenung, lebih kurang 25 tahun yang lepas. Tok Abah termenung. Apa sifat-sifat yang dalam diri kita? Tok Abah dapat ilham. 25 years ago. Dalam diri kita ni ada sifat manusia. Memanglah kita manusia ada sifat manusia. Tapi ada sifat haiwan. Apa contohnya? Tak payahlah. Tok Abah tak nak bagi contoh lah sifat haiwan. Malas ya. Malu. Ya, rasa tak sampai hati. Sifat haiwan. You know what I mean kan? Dalam diri manusia ada sifat binatang. So, kau ni macam binatang bertopeng manusia. Wah, drama. Yang kau ni ada sifat binatang. So, ada sifat manusia, sifat haiwan.
Kita ada sifat malaikat. Malaikat tu patuh. Samina wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Kita ada kepatuhan. Bila kita patuh, ikut cakap, walaupun suami ikut cakap isteri, sifat malaikat. Itu takut bini. Bukan. Bukan takut isteri. Itu sifat malaikat. Aku dengar, aku patuh. Macam lawak bodoh biasalah yang kita dengar. Kalau jangan takut kat isteri, kalau isteri kata, masak bang. Terus kita jawab dengan lantang dan berani. Beras kat mana? Puh. Bang, masak bang. Kita tak takut isteri. Beras kat mana? Cuy, pada dia tak faham sudahlah. Ya, okey. So, 3 sifat malaikat. Yang keempat, sifat setan. Sifat setan yang melawan. Ini yang menyebab kita ego ni ada sifat setan. Kita ada sifat setan tau. Kita ke awak? Kita lah. Sebab Tuan Abah pun kadang ada juga sifat setan. Yang tambah sedar ya. Ego, sombong, melawan, tak boleh tengok orang senang, tengok ya. Nombor 4 dan nombor 5, mudah-mudahan kita banyak juga the spirit of God straight. Ya, semangat sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, kita ada sifat pengasih. Allah Maha Penyayang, kita ada sifat penyayang. Allah Maha Pengampun, kita ada sifat pemaaf. Allah Maha Memberi, kita sedekah. Itu yang kita sedekah. Apatah lagi hari Jumaat dan setiap lepas subuh ya. Bukan lepas subuh. Sedekah subuh. Ya, kita memberi. Ya, Allah Maha mengetahui. Kita belajar dan belajar cari ilmu. Allah Maha Alim, Maha mengetahui. So kita belajar. So kita ada semangat, bukan ada sifat Allah, ada semangat sifat Allah. Allah Maha ya, Maha sabar ya, Maha memberi, Maha pengasih, Maha melihat. So kita kena peka, kena caknya. Allah Maha melihat. Kita Allah Maha mendengar, kita belajar dengar. Kita belajar mendengar dengan hati, dengan iman, dengan intelek, ya, dengan semua indera, semua panca indera kita. The 5 senses. Mendengar bukan dengan telinga saja. Dengar dengan telinga, dengan pemikiran, dengan iman, dengan mata. Mendengar dengan mata, fikirkan. Kita tengok mimik muka dia, kita tengok dia punya body language, itu mendengar dengan mata. Dan of course kita mendengar dengan gerak batin. Kadang-kadang lain yang dicakap, lain yang dimaksudkan. Gerak batin kata, bencilah awak ni. Benci, tak tahan dengan perangai. Benci. Dia tak benci. Yang dia benci, tingkah laku awak. Dia sayang ke awak. Tapi dia tak suka. Itu sebabnya, anak-anak pun faham. Ya, kadang gerak batin mereka. Ya, kadang, dia panjat-panjat itu. Panjat lagi. Panjat lagi ikut arahan. Panjat lagi ikut kata-kata. Panjat lagi. Anak tu panjat tak? Dah mak, abah kata, panjat lagi. Tak. Ya, gerak batin dia kata, ini bukan panjat. Dia marah aku panjat-panjat tadi. Budak umur 2 tahun pun faham. Ini kan pula budak umur 20 campur 20 campur 20. Bonus 10. Ya. Okey. So, masalah ego, kita kena benteras. How to benteras masalah ego? Cuci hati. Bersihkan hati. Jangan boring bila tak apa pesan. Solat taubat datang malam. Of course, solat 5 waktu untuk orang Islam. Solat 5 waktu jangan tinggal. Itu punca banyak titik-titik hitam. Kita buat dosa, maka titik hitam kat dalam kolbu, dalam hati tu. Titik hitam itu di belakangnya akan menyuruh setan. Setan ni yang ada aba wastabara, yang sombong. Jadi setan banyak dalam hati, maka kita pun ikut perangai setan. Itu sebabnya dalam 1 bulan Ramadan setan dirantai. Untuk bagi peluang kita melatih diri untuk back to our normal self. Yang tidak sombong, tidak ego, tidak ikut perangai syaitan. Setan, kata Haji Bakhil. Ya, so kita solat 5 waktu, solat taubat, baca Quran, sedekah subuh dan all this ya, zikir ya. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan hari ni hari Jumaat untuk orang Islam selawat banyak-banyak. Selawat amalan paling afdal hari Jumaat. Ya, pesan para ulama kita ya. Selawat banyak-banyak. Ratus kali dibuka agar kita dapat syafaat Nabi dan tenang. Selawat menunjukkan kita tenang, malah sembuh banyak penyakit. Asbab selawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat ni berpuluh-puluh jenis ya. Google lah, belajarlah, jumpa ustaz ya. Okey, so kita ada one last point. Ya, okey. So Allahumma sholli ala. Ini nombor 13 ni lain macam tu. Sebelum tu ingatnya besok D-Days, besok ialah waktu kita berwebinar.
Ya, tip dan petua untuk jadi pelajar yang cemerlang. Of course, Tok Abah fokus kepada bagaimana teknik belajar yang bagus. Macam mana anak nak belajar dengan hebat. Macam mana nak jadi anak yang disiplin. Macam mana anak nak jadi anak yang patuh cakap orang tuanya. Tak bergaduh adik-beradik. Ya, mudah belajar dengan sempurna. Ya, lebih disiplin. How? Ini Tok Abah akan kongsikan esok kepada para pelajar. Jadi mak bapak pun elok duduk sama dalam webinar tu. Macam mana kat rumah buatlah mak bapak duduk, anak-anak duduk, ya. It's okay. It's fine. Ya, okay. So sama juga kalau nak buat kat rumah anak yatim dah ramai, ya. Yang buat untuk anak yatim ada yang sponsor, dan nak buat kat sekolah masih boleh, ya. Nak kalau nak lah, kalau tak nak tak payah cakap lah kan. Masih boleh buat kat dewan sekolah, ya. Cari peluang, cari jalan. And of course untuk koperasi boleh buat untuk anak ahli, untuk jabatan kerajaan dan swasta boleh buat, panggil, beritahu staff, okey besok bawa anak-anak awak, ya, ke pejabat, ya, pukul 9:30, pukul 10 ada webinar Tok Abah, so bubuh mereka kat dewan. Bagi mereka sponsor pula makan. Wow, seronoknya anak-anak staff, bahagianya staff, dan mereka akan mendoakan syarikat, company, jabatan, kementerian, dan win-win-win-win lah untuk semua pihak. Tapi yang penting kita membangunkan anak bangsa ini, anak-anak kita, the future generation ni jadi anak yang positif. Asbab webinar petua, tip dan petua untuk jadi pelajar yang cemerlang. Ya, dan Tok Abah akan hadiahkan secara percuma e-book, tip dan belajar cemerlang yang telah cantik dibuat, ya, oleh Cikgu Nazrin. Cantik dah disusun based on nota yang Tok Abah kumpulkan, Tok Abah garapkan selama 25-30 tahun punya pengalaman, tapi diupdate dengan masalah terkini, situasi terkini, pendekatan yang paling terkini, tahun 2022 punya pendekatan. Ya, Allahumma selamat. So, nothing to lose. InsyaAllah, ya. Okey. Ingat besok, dan pada wanita hari ini pun pukul 2 nanti Tok Abah akan war-warkan program sama. Last kali, ya, untuk hari ini masalah curang yang tak boleh dimaafkan. Allah. Ini pun satu kes lah ni, ya. Jadi kan curang, ya, isteri curang, suami curang, both way lah, both way, yang tak boleh dimaafkan. Ada curang yang kita bukanlah boleh tutup mata tapi maafkan, sebab semua orang tak sempurna. Kita buat silap, kita bertaubat, patah balik, ya, boleh dimaafkan. Tapi ada kecurangan yang pasangan dah penat lah nak maafkan, so maka terjadilah kebencian yang maksimum sampai memang tak boleh nak di-repair. Tapi ingat, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Walaupun kita telah melakukan sesuatu dosa besar ratus kali, selagi kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan terima taubat kita. Walaupun diulang kesalahan yang sama, ya, beratus kali. Ya, selagi kita belum sakaratul maut dan kita benar-benar bertaubat, tapi jangan gunakan itu sebagai alasan untuk buat dosa. Alah, aku buat dosa pun aku boleh bertaubat. Takut awak buat dosa, tak sempat bertaubat, malaikat maut jemput dulu. Bukan nak cakap padan muka, bukan. Tapi ini satu kebarangkalian yang sangat benar, sangat possible. Maka jangan elakkan daripada buat dosa. Ya, takut awak dan Tok Abah tak sempat nak bertaubat, dan kita akan suffer in hell, ya, for many years. Be careful, guys. Dan jangan cakap, alah, akhirnya masuk syurga juga. Jangan sombong. Kalau anda tahu derita, sengsaranya dalam neraka, anda tak nak spend walaupun 1 saat. You don't want to spend even 1 second in hell. Ya, jangan sombong, jangan kurang ajar, ya, pada diri dan pada Allah. So, hindarkan. Don't start it, guys. Don't start it. Ya, kalau dah mula ni, dia macam dadah lah. Jangan mula. Jangan cari pasal. Alah, kami berkawan. Ya, berkawan. Tapi berkawan yang tak ikut tata susila. Tak ikut dia punya tertibnya. Ya, berkawan dengan isteri orang boleh jadi skandal. Berkawan dengan macam-macam lah jadi skandal. Awak dah berumah tangga. Kalau awak bujang-bujang, cerita lain. Ya, tu tak nama curang. Ya, so inilah masalah. Ya, bukan maksudnya boleh buat dosa kalau bujang-bujang. Bukan, jangan salah tangkap pula, ya. Tapi maksudnya ada hubungan. Ya, ya, dan sebagainya. So please lah, ya. So kita berdoa untuk Allah protect diri kita daripada kebarangkalian untuk terjebak. So pagar diri dengan doa, dengan solat hajat, dan jangan lupa, ya, pesan Nabi SAW dalam sepotong hadisnya
yang you boleh Google. Ya, barang siapa yang baca ayatul kursi waktu subuh, maka sepanjang hari siang akan Allah protect kita. Barang siapa yang baca ayatul kursi waktu sembahyang asar lepas asar atau maghrib, sepanjang malam akan kita dijaga. Pagar diri. Mudah-mudahan Allah dan jaga baca bismillah 5 dan zikir-zikir lain. Mudah-mudahan dapat protect diri kita daripada masalah-masalah kecurangan dan kebarangkalian untuk diganggu gugat oleh manusia lain. Mudah-mudahan kita akan dapat memperkasa hubungan rumah tangga dan tidak ada benci dan tak sampai bercerai-berai. Itu dia yang Tok Abang nak sampaikan pada pagi ini. Minta ampun, minta maaf. Happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru untuk yang mereka nikah hari ini, esok atau lusa. Selamat pengantin baru, bahagia terjannah. Selamat berehat untuk mereka yang sakit dan makan ubat, ikut nasihat. Zikir banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak, istighfar banyak-banyak sebagai terapi. Baca doa manzil sebagai terapi. Baca Quran sebagai terapi. Selawat banyak-banyak sebagai terapi, tambahan ubat. Dan mereka yang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Dan orang lelaki siap-siap potong kuku, terima apa yang patut, cukur apa yang patut untuk bersedia solat Jumaat pada hari ini. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.